Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nadine Nordin dalam Pastikan Sahih edisi Selasa 29 November 2022. Peringatan bersama buat pengguna media sosial diingatkan agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih serta membuat kenyataan bersifat jelik membabitkan unsur 3R iaitu raja, royal, agama, religion dan kaum, res dengan tujuan untuk menyakiti sesuatu pihak. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM berkata sebarang perkongsian kandungan yang bersifat palsu, jelik dan mengancam itu merupakan satu kesalahan di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 1998. Ayuh kita mulakan dengan segmen Sahih. Adakah anda menerima maklumat atau terlihat di media sosial berkenaan mengenai Datuk Seri Zahid Hamidi dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri? Untuk makluman semua, menurut kenyataan Jabatan Perdana Menteri JPM, merujuk kepada poster yang tular di media sosial khususnya di Facebook bertajuk Tahniah. Mereka kata aku terlalu sensitif. Entahlah. Tiada siapa yang faham. Orang lain elok je. Kenapa aku macam ni? Itu yang aku fikir dulu. Tapi kan, sebenarnya ramai orang fikir benda yang sama. Lalui benda yang sama. Kita tak berseorangan dalam silent war ni. If we just reach out to realize that we are normal. Semua ni perasaan-perasaan normal untuk manusia yang berdepan dengan cabaran kehidupan. Dapatkanlah bantuan walau sekadar satu panggilan telefon saja. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami dalam Pastikan Sahih. Seterusnya kami bawakan segmen semasa. Untuk makluman anda, Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta penjawat awam bekerjasama dengan kepimpinan kerajaan bagi membawa perubahan agar negara kembali ke zaman kegemilangannya. Pada perjumpaan pertamanya bersama warga Jabatan Perdana Menteri selepas dilantik sebagai Perdana Menteri pada 24 November, Datuk Seri Anwar berkata penjawat awam perlu membawa semangat islah iaitu perubahan ke arah kebaikan demi negara. Beliau berkata reformasi adalah satu permulaan untuk negara yang memerlukan perubahan kerana negara pernah mencapai tahap tertentu tetapi malangnya telah merosot baik dari segi ekonomi, kestabilan atau disiplinnya. Perkhidmatan awam adalah tonggak kepada negara dan ia tidak akan berubah meskipun kerajaan atau Perdana Menteri telah bertukar ganti. Beliau mahu semua menteri yang akan dilantik dalam kabinet untuk mendengar pandangan daripada penjawat awam di kementerian masing-masing.
Pembentukan Kabinet Kerajaan Perpaduan akan dibuat secepat mungkin selepas mengambil kira pandangan daripada semua parti dalam kerajaan, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata perkara itu harus diteliti memandangkan saiz Kabinet dalam Kerajaan Perpaduan akan dikecilkan. Selain itu, Perdana Menteri menegaskan usul undi percaya terhadapnya tetap akan dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat pada 19 Disember ini. Walaupun terdapat pemimpin PH berpandangan usul itu tidak perlu dibentangkan kerana tidak timbul isu keabsahan untuk Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri. Sementara itu, beliau berkata mesyuarat pada hari semalam antara lain membincangkan mengenai perkembangan semasa parti selepas berhadapan PRU15 selain berkongsi hasil pertemuan khas beliau bersama Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah di Seri Perdana Putrajaya. Sementara itu, Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan PH, Ahmad Fahmi berkata, mesyuarat itu turut membincangkan soal kos sara hidup selain isu risiko banjir susulan amaran hujan berterusan yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cadangan pelaksanaan pemberian subsidi bersasar jika dilaksanakan kelak perlu bersekali dengan bantuan sara hidup bersesuaian kepada kumpulan sasar dalam kalangan rakyat Malaysia. Pensyarah Perakaunan dan Tadbir Urus Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, sekiranya subsidi bersasar dijalankan tanpa mekanisme lain seperti bantuan sara hidup, kadar inflasi dijangka kembali meningkat. Beliau berkata perkara itu menyebabkan rakyat kurang berbelanja dan secara tidak langsung memperlahankan perkembangan perniagaan serta kurang aktiviti melabur susulan harga barangan dan perkhidmatan yang meningkat akibat impak subsidi bersasar. Selain itu, Razman berkata belanjawan 2023 perlu dibentang semula dengan mengambil kira semua inisiatif daripada manifesto Kerajaan Perpaduan yang dianggotai pelbagai parti yang mempunyai manifesto tersendiri. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS mengeluarkan notis kesiapsiagaan kemungkinan banjir kilat di beberapa kawasan di Johor, Perak, Kedah, Pahang, Selangor dan Negeri Sembilan. JPS menurut kenyataan memaklumkan berdasarkan maklumat ramalan hujan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, terdapat risiko banjir kilat di beberapa lokasi di negeri terbabit jika berlaku hujan lebat atau ribut petir yang signifikan. Di Johor, kawasan berisiko terjejas ialah Johor Bahru iaitu Jelutong, Tanjung dan Kupang serta Pontian, Jeram, Batu, Sungai Karang serta kawasan sekitarnya. Manakala di Perak melibatkan Larut, Matang dan Selamak. Orang ramai boleh melayari laman sesawang publicinfobanjir.water.gov.my atau Facebook @publicinfobanjir dan Twitter @jps_infobanjir untuk maklumat lanjut. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX berharap kerajaan memberi keutamaan kepada penjawat awam yang berkebolehan dan kompeten untuk mengisi jawatan-jawatan utama dalam perkhidmatan awam. Presidennya, Dato' Adnan Mat berkata, campur tangan politik dalam urusan pelantikan perlu dielakkan bagi membolehkan mereka yang dilantik benar-benar membantu dan dapat memberi nasihat terbaik kepada jemaah menteri. Unsur-unsur favoritism juga hendaklah dielakkan terutama dalam hal lantikan jawatan tertinggi kerana ia boleh menjejaskan operasi perkhidmatan awam sekiranya mereka yang dilantik itu tidak kompeten. Beliau berkata pegawai yang dilantik hanya disebabkan kegemaran ahli politik tertentu dibimbangi tidak boleh melaksanakan tanggungjawab dengan berkesan terutamanya dalam memberi nasihat terbaik kepada menteri berkenaan. QPEX pada dasarnya tidak mempunyai masalah bagi lantikan politik yang mempunyai kelayakan. Namun bagi memastikan kelancaran suatu jabatan sekiranya terjadi peralihan kerajaan adalah lebih baik lantikan dibuat dalam kalangan anggota penjawat awam sahaja. Kita ikuti kes baharu COVID-19 di negara ini menurun 2.5% kepada 18,606 kes pada minggu epidemiologi ke-47 iaitu dari 20 hingga 26 November berbanding 19,083 kes pada ME sebelumnya.
Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, bilangan kes tempatan menurun 2.6% daripada 19,068 kes kepada 18,581 kes, manakala kes import meningkat 66.7% iaitu 15 kes kepada 25 kes. Bagi kes sembuh pada minggu sama, angkanya menurun 19% iaitu 23,089 kes kepada 18,699 kes. Manakala kes kematian meningkat sebanyak 17% daripada 47 kes kepada 55 kes. Kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru dilantik tepat pada masanya kerana negara memerlukan pemimpin yang intelek dan berwibawa, kata wartawan veteran Thailand yang mengulas mengenai hal ehwal serantau. Wartawan veteran Thailand berkata bermula sekarang Malaysia bakal dilihat dan diperkatakan secara lebih positif. Kavi berkata pelantikan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri seharusnya menjadi magnet Malaysia untuk menjana imej positif bagi meningkatkan keyakinan perniagaan di negara ini. Tanda-tanda positif sudah muncul selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim dinamakan sebagai Perdana Menteri memandangkan indeks saham Malaysia melantun dan ringgit melonjak. Kavi berkata, cabaran awal Perdana Menteri adalah untuk mewujudkan kepercayaan dan keyakinan dalam kalangan elit Malaysia, ahli politik dan ahli perniagaan. Apabila Parlimen kembali bersidang bulan depan, beliau berkata Datuk Seri Anwar perlu membuktikan kerajaan perpaduan yang diketuai Pakatan Harapan PH dan rakan gabungannya mempunyai majoriti kerana bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bertegas bahawa Perikatan Nasional PN mempunyai sokongan majoriti. Barisan Nasional BN Pahang mencapai persetujuan untuk membentuk kerajaan negeri bersama Pakatan Harapan PH kerana gabungan itu dilihat berupaya membawa kestabilan selain mencerminkan kemajmukan yang menjadi kekuatan negeri berkenaan. Pembentukan kerajaan persekutuan bagi memastikan pentadbiran dan perancangan dibuat untuk pembangunan negeri dapat diteruskan dengan lancar. Melalui kerjasama baru itu, satu barisan ahli mesyuarat kerajaan negeri, Exco baharu yang melibatkan kedua-dua blok BN dan PH akan dibentuk dalam masa terdekat. Pelantikan Wan Rosdi yang juga pengerusi BN Pahang hari ini menamatkan kemelut politik di Pahang selepas keputusan Pilihan Raya Umum ke-15 PRU15 menyaksikan buat kali pertama Dewan Undangan Negeri Don Pahang tergantung kerana tiada parti memperoleh majoriti mudah 22 kerusi untuk membentuk kerajaan negeri. Pembentangan usul undi percaya terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim pada persidangan Parlimen ke-15 19 Disember ini adalah wajar bagi memastikan keabsahan beliau sebagai Perdana Menteri dapat dimuktamadkan. Naib Presiden PKR Datuk Seri Amiruddin Sahri berkata, langkah itu juga adalah bagi mengelakkan daripada pertikaian berterusan pihak tertentu seperti yang pernah dihadapi di dalam pentadbiran kerajaan sebelum ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam sidang media sulung selepas mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri ke-10 Khamis lalu berkata, sidang pertama Dewan Rakyat pada 19 Disember ini ditetapkan untuk dikemukakan usul undi percaya terhadapnya sebagai Perdana Menteri. Katanya langkah itu bertujuan apabila ada pihak mempertikai kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri sekaligus dilihat menjelaskan kestabilan kerajaan. Isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail pada 27 November 2022 merasmikan sambutan Hari Kanak-Kanak Kebangsaan tahun 2022 Anjuran Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sambutan bertemakan keterangkuman dan kepelbagaian untuk setiap kanak-kanak itu dianjur antaranya untuk memberi penghormatan serta pengiktirafan kepada kanak-kanak yang meraihkan hak mereka selaras konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Dr. Wan Azizah dalam ucapan beliau berkata, Hari Kanak-Kanak seharusnya menjadi satu titik tolak yang berkesan untuk memperaku, mempromosi dan meraihkan hak golongan itu. Persidangan Dewan Undangan Negeri Don Kelantan pada 27 November meluluskan rang undang-undang Tubuh Kerajaan Negeri Pindaan 2022 bagi membolehkan enakmen anti lompat parti dilaksanakan di negeri itu. Usul pindaan itu dibawa oleh Timbalan Menteri Besar Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah dan mendapat sokongan sebulat suara tanpa dibahaskan pada mesyuarat ketiga Penggal kelima Don Kelantan ke-14.
Tujuan pindaan dilaksanakan adalah bagi memastikan enakmen anti lompat parti sekata dan selaras dengan apa yang telah diputuskan di Parlimen sebelum ini. Sepasang kembar seiras berjaya mencapai impian menjadi doktor perubatan selepas kedua-duanya menamatkan pengajian dalam bidang berkenaan di Universiti Putra Malaysia UPM pada 27 November 2022, menjadikan ibu mereka yang merupakan seorang jururawat sebagai sumber inspirasi. Pasangan kembar berusia 25 tahun itu, Nur Nadirah Zulkifli dan adiknya Nur Nadrah berkata mereka mengimpikan untuk menjadi doktor perubatan sejak tamat sekolah menengah lagi. Menurut Nur Nadirah, mereka berasa bangga kerana dapat menghadiahkan kejayaan lulus dalam bidang yang sering dianggap sukar itu. Buat ibu bapa mereka, beliau berkata golongan muda khususnya wanita tidak harus berasa takut untuk mengejar impian menjadi seorang doktor dan menyambung pelajaran dalam bidang itu. Tahniah diucapkan buat kedua-dua pasangan kembar seiras ini. Jangan lupa kami di Pastikan Sahih. Baik, Pastikan Sahih berehat kembali selepas ini dengan segmen yang terakhir, segmen notifikasi. Jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami. Ya, baik, seperti biasa untuk minit-minit yang terakhir, kami bawakan segmen notifikasi buat anda semua. Ayuh, kita mulakan hebahan buat anda. Kita mulakan dengan perkongsian ini khas pasca PRU15, iaitu #MyPRU15. Jangan lupa saksikan pada malam ini bersama dua orang tetamu yang diraikan dan tajuk topik yang dibawa pada malam ini adalah Terabaikah Agenda Lestari? Pada malam ini, 9 malam di saluran berita RTM My Freeview 123, juga siaran serentak di TV1. Untuk mudah, muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Dan ini pula kami war-warkan bersempena dengan FIFA World Cup Qatar 2022. Kuis soalan terkumpul FIFA World Cup Qatar 2022. Syarat-syarat penyertaan antaranya terbuka kepada semua warga Malaysia dan peminat bola sepak negara. Sebanyak 27 soalan akan diberikan semasa siaran langsung dan soalan akan disiarkan di Facebook Sukan TV RTM sepanjang berlangsungnya FIFA World Cup Qatar 2022. Penting like dan share setiap posting soalan yang diberikan setiap hari. Anda dikendaki untuk kongsikan 3 keping gambar yang menarik semasa menonton siaran langsung FIFA World Cup Qatar 2022 di RTM mengikut kreativiti anda. Cipta satu slogan yang menarik, saya suka menonton di saluran RTM kerana RTM terbaik. Contohnya. Okey, baik, seterusnya kita bawakan. Ya, masih lagi berkenaan dengan FIFA World Cup Qatar. Grup A siaran langsungnya pada hari ini iaitu 10.30 minit malam, Ecuador dan juga Senegal. Ecuador menentang Senegal. Ya, siaran ulangannya anda boleh saksikan pada 30 November 2022. Dan seterusnya adalah Grup D, siaran langsung 30 November iaitu pada hari Rabu 10.30 minit malam, Australia menentang Denmark. Anda boleh saksikan di TV2 dan juga saluran OK. Siaran ulangan 1 Disember 2022, Khamis 8 malam di saluran Sukan RTM. Ya, kepada anda semua, ayuh sertai Putrajaya Wetland Ride 2022. Untuk menyertainya anda perlu membayar, bayarannya adalah RM35 sahaja. Ya, anda boleh sertai melalui pendaftaran secara dalam talian di redadventure.com/pwr.
Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Pastikan Sahih untuk edisi Selasa hari ini tamat di sini. InsyaAllah akan bertemu lagi pada hari esok 3.30 minit petang di saluran berita RTM. Jangan lupa untuk pastikan anda membuat semakan apabila ingin berkongsi maklumat ataupun berita yang anda terima di media sosial di aplikasi media sosial anda. Pastikan anda menjadi pengguna media sosial yang bijak. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti, tak pasti jangan kongsi. Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua rakyat Malaysia.